Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. InsyaAllah pada subuh ni kita akan mulakan dari ayat 174 hinggalah nanti ayat yang terakhir, iaitulah ayat 176 surah An-Nisa. So insyaAllah pada kuliah kali ini kita akan mengkhatamkan tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Baik, Allah Ta'ala berfirman ayat 174, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat ni, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya seruan Allah Ta'ala ni kepada semua manusia, bukan sahaja kepada satu puak, satu bangsa ataupun satu negeri, tetapi kepada semua umat manusia dengan pelbagai suku bangsa, dengan pelbagai latar belakang, dengan pelbagai warna kulit. Ya. Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Telah datang burhan daripada Tuhan kamu untuk kamu. Seruan Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan nas dekat sini, wahai sekalian manusia, ini memberikan satu pemahaman kepada kita, anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammah, bahawa risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara am, la tukhtassu biqaumin duna qaum, tanpa dikhaskan kepada suatu kaum yang tidak melibatkan kaum yang lain. Maka fannasu kulluhum mukhatabuna bi syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta al-yahud wan nasara mukhatabuna bidzalik. Maka semua umat manusia ditujukan kepada mereka syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuklah mereka orang Yahudi, orang Nasrani, ya, dan yang lain daripada mereka. Jadi pada awal ayat 174 ini Allah Ta'ala datangkan seruan Ya ayyuhan nas sebelum menyatakan bahawa burhan daripada Allah telah datang kepada kita. Ini menunjukkan bahawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diturunkan Allah Ta'ala bukan sahaja kepada satu kaum, satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Maka ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Jadi disebut di dalam riwayat hadis Bukhari, kata Nabi, u'titu khamsan lam yu'ta ahadum minal anbiya'i min qabli. Ada 5 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tak pernah beri kepada seorang pun Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 5 perkara. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi dengan membuat musuh merasa takut walaupun masih jauh jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waju'ilatil li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan kepada Nabi sebagai masjid. Maknanya boleh nak sembahyang dekat mana saja pun, wa tahuran, dan suci. Kemudian wa uhillat li al-bahaim. Yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah, kata Nabi, harta rampasan perang. Umat terdahulu mereka tidak boleh menikmati harta rampasan perang. Maka disebut dalam riwayat, kalau terkumpul harta rampasan perang, maka akan turun api daripada langit untuk membakar itu semua. Mereka tidak boleh mengambil sedikit pun daripada harta ghanimah, berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak diutus kepada satu kaum tertentu, namun wa bu'ithu ilan nasi kaffah. Salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa bu'ithu ilan nasi kaffah. Aku diutus kepada semua umat manusia, bukan sahaja kepada satu bangsa, tetapi kepada semua umat manusia. Baik, kemudian kata Allah, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu burhan daripada Tuhan kamu. Apa makna burhan dekat sini? Al-burhan huwa dalil. Burhan itu artinya ialah bukti ataupun dalil. Ya. Wal muradu bihi al-ayatul lati ja'at biha ar-rusulu alaihimus salatu wassalam. Yang dimaksudkan dekat sini ialah mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Wa a'zamu ayatan ja'a biha ar-rasul ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat bukti yang paling agung yang dibawa oleh seorang Rasul, iaitulah bukti ataupun mukjizat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian banyak mukjizat, kelebihan atau bukti kenabian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi, maka yang paling agung ialah ayat, bukti, mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahia al-Quran, iaitulah Al-Quranul Karim, alladhi baqiya ayatun, yang mana dia kekal menjadi sebagai mukjizat, kekal menjadi sebagai bukti lirrasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah Allah nanti menghancurkan alam semesta ini. Ya, mungkin setengah orang melihat bahawa mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi terdahulu seperti Musa, Isa, itu lebih menakjubkan berbanding mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita lihat misalkan mukjizat Nabi Musa,
tampak luar biasa kerana tongkatnya boleh dipukulkan ke batu, kemudian mengeluarkan 12 mata air. Tongkat Nabi Musa dipukul ke lautan, kemudian lautan terbelah dua. Ya, tongkat Nabi Musa dilemparkan oleh baginda kemudian menjadi ular yang besar. Namun begitu, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa dan mukjizat nabi-nabi yang lain hanya berlaku semasa Nabi berkenaan hidup. Maka tongkat Nabi Musa hanya semasa Nabi Musa hidup. Manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mukjizat baginda berkekalan. Walaupun jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam tanah, ya, lebih daripada 1000 tahun, tetapi mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih kekal di atas dunia ini, iaitulah Al-Quranul Karim, ya. Qad ja'akum burhanum min rabbikum, telah datang burhan, bukti-bukti yang datang daripada Tuhan kamu. Seburhan dekat sini bukan datang daripada datang daripada Nabi itu sendiri ataupun datang daripada orang lain, akan tetapi ia adalah bukti-bukti yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini menunjukkan keagungan bukti tersebut, ya. Baik, kemudian Allah Taala sebut pada ayat ni, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kata Allah Taala, dan kami telah menurunkan kepada kamu nuran mubina, cahaya yang nyata. Apakah yang dimaksudkan nur pada ayat ni? Maksudnya ialah Al-Quran. An-nur yakni bihi Al-Quran, yang maksudnya ialah Al-Quranul Karim. Wan-nuru diddu az-zulmah. Nur ialah lawan kepada kegelapan, ya. Maka Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut dekat sini nur kerana Quran datang untuk memberi cahaya. Maka dengan Quran yastanirul qalb wal wajh wal qabr wal ba'th. Maka dengan Al-Quran itu hati manusia menjadi bercahaya, wajah manusia menjadi bercahaya, kubur manusia akan bercahaya, dibangkitkan di padang mahsyar nanti bercahaya. Fal Qur'anu kulluhu nur. Maka Al-Quran semuanya ialah cahaya. Akan tetapi cahaya Quran ini, nur Quran ini tidak akan didapat kecuali melakukan dua perkara. Apa dia dua perkara itu? Yang pertama, at-tadabbur, mesti ditadabbur. Ya, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Mesti ditadabbur ayat-ayatnya. Kalau tidak ditadabbur ayat-ayat Quran tersebut, maka Quran tidak akan menjadi cahaya kepada kita. Yang kedua, at-tadhakkur, ambil pengajaran daripada situ, atau bahkan jadikan ia pengajaran daripada situ. Jadikan ia sebagai peringatan kepada diri kita dan orang lain. Waliyatadhakkara ulul albab. Ya. Maka kalau kita tadabbur Quran, kita tadhakkur Quran, kita merenungkan makna-makna Al-Quran, kemudian kita ambil pengajaran-pengajaran daripadanya untuk diamalkan, maka pada ketika itulah Al-Quran akan menjadi nur kepada kita, akan menjadi
cahaya kepada kita. Ayat ni juga menunjukkan kepada kita bahawa Quran itu fihi bayanu kulli syai', bahawa Quran itu menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Kenapa? Li'anna nur, kerana kalau disebut cahaya, la budda an tastabina bihi al-asya'. Nur itu membuat segala sesuatu menjadi terang. Ya, kalau datang cahaya, maka membuat segala sesuatu menjadi terang. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Kan nahar idza tala'a banat bihil asya'. Seperti siang, kalau dah datang siang itu, maka akan terang segala sesuatu. Sesuatu yang tertutup bagi kita pada waktu malam, terhalang bagi kita pada waktu malam, tetapi ketika mana datang cahaya siang itu, hilang semua, menjadi terbuka, jelas dan terang. So begitulah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran tibyanan likulli syai'. Quran Allah Ta'ala sebut sebagai nur kerana kedatangan Quran menjadi penjelas bagi tiap-tiap segala sesuatu. Ya. Walakin qad yakhfa al-bayan, akan tetapi penjelasan atau kejelasan itu tersembunyi atau tidak didapat. Kenapa? Imma liqillatil iman. Kemungkinannya kerana sedikitnya iman. Jadi kalau kita belum merasakan Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjadi penjelasan bagi segala sesuatu, mungkin yang menjadi penyebabnya ialah liqillatil iman, kerana iman kita terlalu sedikit. Wa imma liqillatil ilm, dan mungkin juga tidak jelas bagi kita segala sesuatu itu dalam Quran kerana ilmu kita yang sedikit. Wa imma liqusuril faham, dan mungkin juga kerana pemahaman kita yang terlampau terhad. Ya. Akhirnya yang sebenarnya Quran telah pun jelaskan, tetapi tidak kemudian menjadi jelas bagi kita. Ya. Baik, so ayat 174 ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa bukti-bukti telah pun datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah pun menurunkan cahaya yang terang nyata kepada kita yang menjadi suluh penuntun kehidupan bagi kita sehinggakan selamat dunia hingga ke akhirat. Namun begitu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan burhan, bukti-bukti dan cahaya ini, tidak setiap orang kemudian mengambil manfaat daripadanya. Tidak setiap orang kemudian beriman dengannya. Maka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat 175, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, iaitulah syurga Allah, dan limpah kurnianya yang tidak terkira. Dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yakni agama Islam yang membawa kepadanya. Ya, baik. Pada ayat sebelumnya tadi, Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang burhan ataupun bukti-bukti yang telah Allah datangkan kepada kita,
Begitu juga Al-Quran yang Allah turunkan sebagai cahaya yang terang nyata kepada kita. Maka pada ayat 175 ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia yang menerima burhan dan cahaya yang nyata tadi, itulah Al-Quran. Ya, Allah berfirman bahawa manusia itu nanti terbahagi kepada dua. Pertama, fa'ammal ladina amanu billah, orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Ketika mana datang burhan itu daripada Allah dan cahaya yang nyata itu daripada Allah, iaitulah Al-Quran, membuat dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti i'tarafu biwujudihi, mereka mengiktiraf wujud Allah, wattisafihi bikulli wasfin kamil, dan mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna, wa tanzihihi min kulli naqsin wa aibin, dan mensucikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kekurangan ataupun keaiban, wa'tasamu bihi, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, maksudnya mereka berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi? Fasayudkhiluhum fi rahmatih, maka Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, ya, wa fadl, dan keutamaan ataupun kelebihan, ya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. So, apabila kita memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, maka dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa keutamaan yang akan diperolehi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta berpegang teguh kepada Allah dengan bertawakal pada Allah, berlindung kepada Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka yang pertama Allah masukkan mereka ke dalam syurga Allah, ke dalam rahmat dan keutamaan. Pertama dekat sini Allah Ta'ala sebut syurga itu sebagai rahmat kerana manusia hakikatnya dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka ada hadis Nabi SAW menyatakan bahawa salah seorang kamu tidak masuk ke dalam syurga kerana amalnya, kata Nabi. Akan tetapi kamu masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Maka syurga itu ialah rahmat Allah Ta'ala. Wa fadlan, keutamaan, limpah kurnia daripada Allah. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan pelbagai kenikmatan dekat sana, yang mana kenikmatan-kenikmatan yang Allah sedia dalam syurga sebenarnya tidak berbanding, tidak sama dengan amal ibadat yang kita lakukan. Kalau sekadar amal ibadat yang kita lakukan, tentu tidak akan mendapatkan nikmat yang seperti itu. Tetapi oleh kerana limpah kurnia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurniakan kenikmatan yang melebihi daripada amal yang kita lakukan, ya. Baik, kemudian wa yahdihim ila siratim wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan memberi petunjuk, Allah Ta'ala akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, iaitulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, wa hadha yadullu ala anna al-iman wal i'tisam billah sababun li ziyadatil ilm, ya. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa beriman kepada Allah serta berpegang teguh kepada Allah Ta'ala menjadi sebab Allah tambahkan ilmu. Jadi bukan sahaja menjadi sebab kita masuk syurga, tetapi menjadi sebab Allah Ta'ala
beri petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada agama Allah. Maknanya ilmu lah. Ya. So oleh kerana itu, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu Allah Ta'ala tu ialah mantapkanlah iman kita serta kebergantungan kita kepada Allah. Ya, mantapkan iman kita serta kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Bahawa kita semata-mata berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah. InsyaAllah, salah satu buah yang akan diperolehi ialah ziyadatul ilm. Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu. Kerana ilmu agama ni, dia bukan semata-mata mengandalkan IQ, kecerdasan seseorang. Tetapi ilmu agama ni dia berkait rapat dengan keimanan dan amal perbuatan kita. Sebab itulah ilmu agama ni, ilmu Allah Ta'ala ni, dia sangat rapat, sangat berkait rapat dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ungkapan daripada Al-Imam Syafi'i, innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'as. Ilmu Allah Ta'ala ni ialah cahaya dan Allah tidak memberi cahayanya kepada orang yang bermaksiat. Maka mantapkan iman serta betul-betul berpegang teguh kepada Allah, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu kepada kita. Ya. So ini ganjaran yang akan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman serta berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, telah datang kepada dia bukti-bukti cahaya yang nyata, iaitulah Al-Quran, tetapi itu tidak membuat dia beriman kepada Allah. وَيَعْتَصِمْ بِهِ, dan tidak membuat dia berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. وَيَتَمَسَّقْ بِكِتَابِهِ, dan tidak berpegang teguh juga kepada kitab Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, mana'ahum min rahmatih, Allah Ta'ala halang mereka daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala. وَحَرَّمَهُمْ min fadlihi, dan Allah Ta'ala haramkan bagi mereka limpah kurnianya. وَخَلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنفُسِهِمْ فَلَمْ يَهْتَدُوا, dan mereka tidak akan mendapat hidayat, petunjuk daripada Allah. Bal dhallu dhalalan mubina, bahkan mereka akan menjadi sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Uqubatan lahum ala tarkihimul iman, ini sebagai seksaan bagi mereka, sanksi bagi mereka kerana mereka tidak mahu beriman. So oleh kerana itu mereka tidak akan mendapat rahmat Allah, tidak mendapat kurnia, limpah kurnia daripada Allah, dan mereka juga tidak mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir ini membahaskan tentang waris kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ayat Allah Ta'ala ini berbicara tentang waris kalalah. Ayat ini juga mempunyai asbabun nuzul, ya, berkenaan tentang seorang sahabat yang hendak meninggal dunia tetapi dia tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ibu bapa. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu.
Fatwa dalam bahasa Arab itu artinya ialah pendapat tentang agama. Ya, al-ifta ataupun fatwa huwa al-ikhbaru an hukmi syar'i atau ghairi syar'i aidan. Fatwa itu ialah penjelasan tentang hukum syariat atau bahkan bukan hanya dalam hukum syariat. Ya. Maka kalau disebut fatwa, boleh dia penjelasan khabar tentang hukum hakam syariat dan boleh juga tidak sebenarnya. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu, ini tentang waris kalalah, ya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah. Ya. Apa itu kalalah? Wa hiya al-mayyit yamutu wa laysa lahu waladun sulbi wala waladu ibn wala ab wala jad. Orang yang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai datuk. Jadi waris ke bawah tak ada, waris ke atas juga tak ada. Ada orang meninggal demikian. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan si mati. Ya. Jadi seandainya ada seseorang meninggal, kemudian laisa lahu walad, dia tak ada anak, sama ada anak ni anak lelaki ataupun anak perempuan, sama ada itu anak langsung daripada tulang sulbi dia ataupun anak kepada anak dia, maksudnya cuculah, ya. Begitu juga dia tidak mempunyai bapa, ya. Dia tidak mempunyai bapa. So apa yang dia ada? Dia hanya ada saudara perempuan. Saudara perempuan dekat sini boleh saudara perempuan syaqiqah atau li'ab, saudara perempuan kandung dari ayah dan ibu yang sama, ataupun saudara perempuan dari ayah sahaja, atau saudara perempuan li'um, saudara perempuan seibu sahaja. Ya. Maka falaha nisfu ma tarak, maka saudara perempuan tadi, sama ada saudara perempuan kandung ataupun sebapa ataupun seibu, dia akan mendapat nisfu matrukat, setengah daripada harta peninggalan saudara lelaki dia yang meninggal tadi. Ya. Dia akan mendapatkan setengah daripada harta peninggalan saudaranya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa huwa yarithuha illam yakul laha waladun. Kemudian jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak, ni kesnya saudara perempuan pula, saudara perempuannya tidak mempunyai anak, ya, kalau pula saudara dan ia pula saudara lelaki mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Maka ini seandainya kes dia berlaku, seorang perempuan meninggal dunia, ya, dan dia juga tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai bapa, dia tidak mempunyai cucu, gitu, ya. Maka saudara lelaki dia, sama ada saudara lelaki kandung ataupun saudara lelaki seayah, yarithuha, akan mewarisi dia, illam yakul laha walad, jika dia tidak mempunyai anak. Maka tidak ditentukan berapa kadar dia dapat. Tadi kalau seorang lelaki meninggal, kemudian waris dia yang ada hanya saudara perempuan, maka saudara perempuan dia ni dapat setengah. Ni kes dia, seorang perempuan meninggal, waris dia hanya seorang saudara lelaki dia sahaja,
maka saudara lelaki dia ni akan mewarisi dia sepenuhnya. Ya, tidak ditentukan berapa kadar yang dia dapat. Kenapa? Kerana dialah yang akan mewarisi seluruh harta saudara perempuan dia tu. Fayakhudhu malaha kullahu. Dia akan mengambil semua harta peninggalan saudara perempuan dia tu. Bukan sekadar setengah, tetapi semua untuk dia, ya. Kemudian kata Allah, fa in kana tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak. Kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, contoh ada seorang lelaki meninggal, tidak ada waris dia melainkan saudara perempuan dia. Saudara perempuan dia ni pula berjumlah 2 orang ataupun lebih, maka kata Allah, falahuma thuluthani mimma tarak. Mereka akan mendapatkan sebanyak 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh saudara mereka. Bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh saudara mereka tadi atau si mati, ya. Lalu kemudian kata Allah, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai, saudara si mati ini ramai, dia ini dalam keadaan anak tak ada, bapa juga tak ada, ya. Ke atas tak ada waris dia, ke bawah juga tak ada waris dia. Waris dia ada hanya saudara saja, dan saudara dia ini ramai, ada lelaki dan ada perempuan. Maka konsep pembahagian dia ialah falidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahagian lelaki, ya, bahagian untuk anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan, ya, bahagian 2 orang anak perempuan. Maka misalkan hak mereka ada 3 orang, 1 saudara lelaki, 2 kemudian saudara perempuan, maka harta itu cukup dibahagi 2 sahaja, setengah untuk saudara lelaki, yang lagi setengah untuk 2 orang saudara perempuan dia. Kerana konsep bahagian anak lelaki dan anak perempuan atau saudara lelaki dengan saudara perempuan ialah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahagian lelaki ialah seumpama 2 bahagian kepada perempuan. So inilah ketetapan Allah tentang pembahagian harta pusaka ataupun waris kalalah. Seseorang yang meninggal dunia, dia tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai datuk, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, sama ada lelaki maupun perempuan. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada hujung ayat ni, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, supaya tahu, tidak melakukan perkara yang tidak betul. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mengkhatamkan tafsir surah An-Nisa. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang baik. Allah hitung ini sebagai amal ibadat kepada kita yang akan menjadi saksi kebaikan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung kepada surah yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.